Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi pada episod kedua buat segmen Fiqh Darah Wanita. Untuk episod yang pertama, saya sudah pun mengetengahkan tentang 3 jenis darah wanita, iaitu haid, nifas dan istihadah. Dan saya sudah pun memberikan sedikit pencerahan antara perbezaan antara ketiga-tiga darah itu. Apakah itu darah haid, apakah itu darah nifas, dan juga apakah itu darah istihadah. Untuk episod kali ini, insya-Allah, saya masih lagi ingin menyampaikan tentang darah haid. Dan besar kemungkinan saya tidak memasukkan bab istihadah dahulu, dan ianya akan kita pelajari pada episod yang akan datang. Kerana bab haid itu masih lagi banyak perincian yang perlu saya kongsikan kepada para penonton sekalian. Jadi insya-Allah kita akan masuk ke bab darah haid wanita dengan perincian yang lebih lanjut. Pada episod pertama, saya telah pun menjelaskan tentang darah haid, darah nifas dan darah istihadah. Dan saya juga sudah menyentuh tentang jangka waktu untuk darah haid dan juga jangka waktu untuk darah nifas. Dan mengetahui jangka waktu minimum dan juga jangka waktu maksimum bagi darah nifas, bagi darah haid dan darah nifas, itu adalah suatu ilmu yang asas yang perlu kita fahami sebelum kita dapat mendalami dengan lebih lanjut lagi tentang fiqh darah wanita. Saya akan memulakan episod 2 ini dengan memperkenalkan sekali lagi tentang jangka waktu ataupun jangka masa keluarnya darah haid dan nifas. Ini adalah suatu ilmu yang perlu kita fahami kerana ianya berkaitan dengan hukum-hukum yang lebih rumit nanti. Jadi, para penonton yang dirahmati Allah, jika kita lihat di sini, darah haid dan darah nifas mempunyai jangka masa minimum dan juga maksimum. Untuk haid, jangka masa minimumnya adalah 24 jam ataupun kita sebutkan sebagai yaum wa lailah, sehari semalam. Darah haid itu hanya boleh kita hukumkan, hanya boleh kita lihat sebagai darah haid kalau darahnya itu keluar selama 24 jam ataupun lebih. Dan maksimum darah haid itu pula adalah 15 hari. Bererti kalau darah kita berlanjutan keluar melebihi 15 hari, mungkin 20 hari atau sebulan tidak berhenti-henti, kesemua darah itu bukanlah darah haid kerana darah haid hanya boleh kerana jangka waktu darah haid itu hanya boleh sampai ke 15 hari sahaja dan tidak boleh melebihi 15 hari. Itu adalah syaratnya untuk kita menghukumi darah itu sebagai darah haid. Bagi darah nifas pula, minimum jangka waktu darah nifas adalah sebentar. Kita sebutkan sebagai lahazah, sebentar sahaja. Tidak perlu tunggu sampai 24 jam, tidak perlu tunggu sampai berapa jam. Sebentar saja keluar darah yang keluar setelah kita melahirkan, walaupun sebentar, itu sudah dikira sebagai darah nifas. Tidak perlu tunggu sampai 24 jam. Dan maksimum darah nifas pula, maksimum jangka masa darah nifas pula adalah 60 hari. Kalau kita masih mengalami keluarnya darah dalam jangka waktu 60 hari, dengan syarat tidak ada bersih selama 15 hari, maka kesemua darah itu adalah darah nifas. Slide yang seterusnya, saya akan memberikan penjelasan tentang darah haid sahaja dahulu. Saya tidak akan
menerangkan tentang darah nifas ataupun darah istihadah. Jadi para penonton kena faham penjelasan saya untuk slide-slide berikut akan menjelaskan, memberikan perkongsian, pencerahan tentang darah haid. Bagaimana untuk kita menghitung darah itu supaya darah itu cukup syarat sebagai darah haid dan kemudian kita dapat menghukumkan ia sebagai darah haid. Jika para penonton lihat pada slide ini, saya meletakkan jangka waktu minimum darah haid adalah sehari semalam, iaitu 24 jam. Untuk kita menghukumkan darah yang keluar itu sebagai darah haid. Ketika kita hukumkan darah itu sebagai darah haid, maka kita tidak boleh melakukan solat, kita tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Dan jangka masa maksimum pula untuk darah haid adalah 15 hari. Jadi kalau seorang wanita menyatakan bahawa darahnya berlanjutan sehingga 20 hari, sehingga sebulan, sehingga 2 bulan tanpa henti, bukan semuanya adalah darah haid. Kerana darah haid itu tidak boleh kita menghukumkan darah itu sebagai darah haid selama lebih dari 15 hari. Tidak ada yang namanya haid itu 16 hari, 20 hari, sebulan, tidak ada. Paling lama darah haid itu adalah 15 hari sahaja. InsyaAllah saya akan berikan beberapa diagram untuk kita melihat, untuk kita pelajari perlahan-lahan bagaimana untuk kita menghitung darah itu sebagai darah haid. Dan hukum untuk darah haid bererti wanita yang melalui darah haid, mengalami darah haid, tidak dibenarkan untuk melakukan beberapa ibadah dan sebagainya. Jika kita lihat pada slide ini, saya meletakkan dua diagram A dan B. A adalah wanita yang mengalami haid, manakala B adalah wanita yang mengalami istihadah dalam haid. Cumanya saya ingin fokuskan lebih kepada wanita yang mengalami haid. Sebagaimana yang telah saya terangkan tadi, jangka masa keluarnya darah haid minimum adalah sehari semalam. Bermakna darah itu mestilah keluar berlanjutan selama 24 jam ataupun lebih. Dan maksimum jangka masa darah haid adalah 15 hari. Tidak ada darah haid yang lebih dari 15 hari. Jika seorang wanita mengalami darah selama 20 hari, sebulan, 2 bulan, tidak kesemua darahnya itu bukanlah darah haid. Ada di antara darah itu darah haid dan ada di antaranya adalah darah istihadah. Kita lihat kepada diagram A di sini. Saya ingin memberikan satu senario yang mana seorang wanita mengalami darah yang keluarnya sedikit sahaja. Banyak wanita bertanya kepada saya tentang darah yang keluar sedikit sahaja. Mereka menjadi bingung untuk menghukumkan darah itu. Apakah darah itu darah haid ataupun darah istihadah? Kerana untuk menjadikan ia darah haid, ianya mestilah lebih dari 24 jam. Tetapi darah yang sedikit ini hanya keluar sekadar berapa jam sahaja, kemudian tidak ada darah lagi. Kita lihat pada diagram A, wanita ini darahnya keluar pada hari yang pertama, darahnya keruh, iaitu spotting, dan darahnya hanya keluar 4 jam. Bagaimana 4 jam? Ianya adalah anggaran sahaja. Bukan bererti wanita itu perlu melihat pada panty linernya setiap saat atau setiap minit. Sebagai contoh, wanita itu tukar panty linernya pergi ke tandas pada pukul 1 petang. Dan dia melihat ada kesan darah sedikit saja seperti spotting. Kemudian dia pun tukar panty linernya dan seterusnya dia pergi ke tandas lagi pukul 5 petang.
Antara 1 petang dan 5 petang itu ada 4 jam. Dan ketika dia melihat di panty linernya ada darah lagi, maka darahnya itu bolehlah dikira, dianggarkan dari 1 sehingga jam 5 tadi ada 4 jam. Dan kemudiannya bersih, tidak ada darah, sampailah hari kedua, ketiga tidak ada darah. Dan di sini, wanita ini pasti akan tertanya-tanya, perlukah saya solat dan berpuasa di bulan Ramadan jika ketika itu sedang waktu berpuasa, ataupun perlu menganggap darah itu, kesan kotoran itu adalah darah haid. InsyaAllah nanti saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut. Di sini kalau misalnya wanita ini tidak pernah mengalami istihadah, maka darah ini walaupun sedikit, anggaplah ia seperti darah haid. Dan jangan solat, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian darahnya berhenti. Dan hari yang keempat, darahnya keluar lagi, tapi kali ini ada 16 jam keluar darah walaupun sedikit-sedikit. Jika digabungkan dengan 16 jam menjadi 20 jam. Kurang dari 24 jam. Tapi kemudian darahnya keluar lagi pada hari yang ke-10 dan kali ini benar-benar darahnya berwarna merah. Memang kelihatan seperti darah haid. Maka dikira sebagai darah haid. Dan kemudian hari yang ke-11. Mungkin ada yang merasakan bahawa darah haidnya adalah hari yang ke-10 dan 11. Padahal darahnya adalah dari hari yang pertama, wanita ini mengalami darah walaupun sedikit sahaja. Bila digabung dari hari pertama sampai hari ke-11, ianya melebihi 24 jam. Bererti cukup syarat untuk menghukumkan darah itu sebagai darah haid. Dan salah satu syaratnya tidak lebih dari 15 hari. Selagi mana wanita ini mengalami darah walaupun sedikit, kemudian baru keluar banyak, dalam jangka waktu 15 hari, tidak terkeluar dari 15 hari, bererti semua darah yang dialami wanita ini adalah darah haid, walaupun awalnya keluar sedikit. Yang menjadi persoalan, yang menjadi kekeliruan untuk para wanita adalah bilakah waktu saya mandi hadath, kerana kita dapati tiada darah beberapa hari di sini. Dan ketika wanita ini tiada darah, wanita ini masih dianggap sebagai sedang mengalami hadath besar. Kerana dia tidak keluar darah antara 2 waktu yang dia mengalami darah. Jadi wanita ini, haidnya bukan sekadar 10 dan 11, tetapi haidnya adalah dari hari pertama yang dia mengalami darah walaupun darahnya keluar sedikit sahaja. Kerana ketika digabungkan yang sedikit-sedikit dengan yang banyak, kesemuanya adalah lebih dari 24 jam. Dan masih lagi di dalam 15 hari. Bagaimana jika terkeluar dari 15 hari, maka ini hukumnya menjadi hukum istihadah, dan saya tidak menerangkan tentang istihadah sekarang ini supaya tidak semakin keliru. Jadi buat masa ni, diagram A, sila perhatikan wanita ini walaupun keluar darah sebentar-sebentar saja, kemudian tidak ada darah lama juga, barulah keluar darah yang benar-benar darah. Darahnya bukan 10-11 sahaja, tetapi darahnya dari hari yang pertama. Dan kita gabungkan semuanya 1-11 melebihi 24 jam, bererti cukup syarat untuk menghukumkan darahnya kesemuanya adalah darah haid. Dan ianya masih lagi dalam jangka waktu 15 hari. Sekarang ini, ianya akan menjadi istihadah, masalahnya akan menjadi istihadah ketika tidak ada darah yang kuat ataupun darah yang melebihi 24 jam setelah itu. Sila lihat diagram B,
wanita ini mengalami perkara yang sama, cumanya tidak keluar darah lagi. Dan kemudiannya dah sampai ke hari yang ke-15 tidak keluar darah lagi juga. Maka apakah darah ini, darah hari 1, darah hari 4 ketika digabungkan menjadi 20 jam sahaja dalam jangka waktu 15 hari. 20 jam dalam jangka waktu 15 hari tidak cukup syarat untuk dihukumkan sebagai darah haid. Bererti darah ini adalah darah istihadah. Jika wanita ini mungkin tidak salat, tidak berpuasa di bulan Ramadan kerana dia merasakan dirinya sedang haid, dia meninggalkan semuanya, bererti wanita ini perlulah qada. Wanita ini perlulah qada kalau dia meninggalkan solat di sini, dia meninggalkan solat di sini. Kerana ini bukan haid, ini menjadi istihadah. Ketika digabung hanya 20 jam dan tidak ada darah yang lain dan kemudiannya dah sampai ke 15 hari, dari hari yang pertama dia mengalami darah. Jadi wanita ini tidak mengalami haid, yang dia mengalami adalah istihadah dalam haid. InsyaAllah istihadah saya tidak akan terangkan dengan panjang pada episod ini, tetapi insyaAllah mudah-mudahan saya berkesempatan untuk menerangkan pada episod yang berikutnya. Saya masih lagi ingin memfokuskan pada jangka masa keluarnya darah haid ataupun tentang darah haid itu sendiri. Jadi isu istihadah hanya sekadar untuk membezakan antara diagram A dan juga diagram B. Untuk slide yang berikutnya, saya akan memberikan perhatian kepada darah haid sahaja. Saya tidak akan memberikan penjelasan tentang darah istihadah dahulu. Dan saya harap para penonton boleh menyiapkan mindanya, boleh menyiapkan kefahamannya bahawa slide yang seterusnya akan mengajarkan tentang darah haid. Ramai di antara wanita yang mengalami darah yang keluar secara sedikit sahaja, mereka mengira bahawa darah itu adalah darah istihadah. Padahal wanita-wanita ini tidak ada masalah dengan istihadah sama sekali. Hanya saja darah mereka itu keluarnya tersekat-sekat, terputus-putus. Namun setelah kita melihat pada perhitungan hari, beberapa syarat dan sebagainya, kita dapati bahawa wanita itu tidak mengalami istihadah. Apa yang dialami adalah isu darah yang terhenti-henti, tetapi masih tetap berada dalam keadaan haid. Para penonton sekalian, sila lihat pada slide ini. Saya menyatakan di sini, anda tidak mengalami masalah istihadah jika darah yang keluar dari hari pertama sehingga hari-hari yang seterusnya tidak melebihi 15 hari. Dan saya ingin tambahkan, bukan sahaja tidak melebihi 15 hari, tetapi ketika kesemua darah itu digabungkan perhitungan jamnya, ianya melebihi 24 jam. Kita gabungkan dari hari pertama sehingga hari ke-14 yang wanita ini keluar darah. Ketika digabungkan jamnya, ianya melebihi 24 jam. Tetapi tidak melebihi 15 hari. Kesemua darah adalah darah haid walaupun ada hari-hari yang darah berhenti ataupun tersekat-sekat dalam 15 hari itu. Kita lihat, wanita ini dia mengalami darah haid dari hari 1 hingga hari 14. Kenapa saya menyatakan hari 1 sehingga hari 14 dan bukan hari 7 hingga hari 14? Kerana darah awalnya yang keluar adalah dari hari yang 1. Walaupun hanya sedikit spotting seperti ini. Tetapi dari hari 1 sehingga hari yang terakhir dia mengalami darah, ianya masih lagi dalam jangka waktu 15 hari. Tidak melebihi 15 hari. Bermakna kesemua darah yang dialami wanita ini, walaupun ada yang sekadar spotting, kesemuanya masih lagi dalam jangka waktu 15 hari. Tidak terkeluar dari 15 hari.
Ini menunjukkan bahawa wanita ini mengalami darah dari hari 1, walaupun darahnya terlihat sedikit sahaja. Wanita ini mengalami haid dari hari 1 sehingga hari 14. Bererti darahnya keluar selama 14 hari. Walaupun ada yang hari ketiga, 4, 5, 6 ini, wanita ini bersih. Tetapi wanita ini belum suci. Hanya tidak keluar darah sahaja. Tetapi wanita ini masih dianggap dalam keadaan hadas besar. Kerana sebelum bersih ini ada darah yang keluar, setelahnya pun ada darah yang keluar. Jadi walaupun darah tidak keluar pada hari 3, 4, 5, 6, wanita ini masih lagi dianggap sebagai wanita yang berada dalam keadaan hadas besar. Hanya saja darah tersekat tidak keluar dahulu. Dan kemudian hari yang ke-7 barulah ianya keluar dengan banyaknya. Tapi darahnya bukan dari hari ke-7. Darahnya adalah dari hari yang pertama ketika dia melihat darahnya sedikit. Jadi keseluruhan darahnya adalah 14 hari. Masih lagi dalam jangka waktu 15 hari, kurang dari 15 hari. Jika dilihat kesemua darah ini, memang dah jelas dan nyata ianya juga melebihi 24 jam. Persoalannya sekarang adalah ketika wanita itu melihat ada darah yang sedikit ini, perlukah wanita itu menganggap darah ini sebagai istihadah atau haid? Itulah persoalannya. Dan saya sudah pun menyatakan sebelum ini, jika wanita ini tidak pernah mengalami istihadah, maka anggaplah ini adalah darah haid yang keluar. Kemudian jangan salat, jangan berpuasa di bulan Ramadan. Di sini juga jangan salat, jangan berpuasa di bulan Ramadan. Hari ketiga ketika tidak ada darah lagi, maka inilah yang kemudiannya ada hukum lainnya. Hukum bilakah waktu wanita itu boleh mandi hadas? Adakah perlu tunggu sehingga 15 hari atau boleh mandi hadas ketika tidak kelihatan darah lagi? Sekarang ini kita berada pada diagram yang berbeza, isu yang berbeza, tetapi masih lagi dalam bab haid. Dan wanita ini tidak mengalami masalah istihadah sama sekali. Kita lihat pada A, B dan C. Bayangkan wanita A ni keluar darah pada hari yang pertama dan darahnya adalah darah yang sedikit, darah spotting. Kemudian tidak keluar darah. Barulah keluar darah yang benar-benar darahnya itu berat. Haidnya adalah 7 hari dari hari yang pertama wanita ini mengalami spotting itu. Haidnya bukan dari hari yang keempat tetapi dari hari yang pertama. Kerana wanita ini mengalami darah masih lagi dalam jangka waktu 15 hari, tidak terkeluar dari 15 hari. Jadi kesemua darah yang masih lagi di dalam jangka waktu 15 hari, walaupun ianya sedikit, ianya dianggap sebagai darah haid. Dan di sini darahnya bukan sedikit sehari saja. Darahnya kemudiannya digabung dengan darah yang keluar banyak setelah itu. Kalau misalnya tidak ada darah yang ini, hanya sekadar darah keruh ini dan darah keruh ini kurang dari 24 jam, bermakna darah ini menjadi darah istihadah. Kalau tidak ada darah-darah yang ini. Tapi kerana ada darah yang lain, ketika darah spotting ini digabung dengan darah lain, ianya menjadi lebih dari 24 jam dan masih lagi dalam jangka waktu 15 hari, menunjukkan bahawa wanita ini mengalami haid pada kesemua 7 hari. Walaupun tidak ada darah pada hari 2, hari 3. Nanti persoalannya ada di sini. Jika darah keluar terhenti-henti, bilakah waktu mandi hadas besar? Biasanya inilah yang menjadi persoalan para wanita. Dan wanita B pula, darahnya keluar 3 hari, kemudian berhenti. Bukan bermakna wanita ini suci kerana keluar lagi darah.
ketika keluar lagi darah, wanita ini dalam keadaan hadas walaupun tidak keluar darah. Ada 6 hari di sini. Pasti jika di bulan Ramadan, wanita ini bersihkan diri dan berpuasa di bulan Ramadan. Tapi adakah puasanya itu sah? Tidak, puasanya tidak sah kerana wanita ini masih lagi dalam hadas besar. Setelah itu keluar lagi darah. Jadi walaupun tidak keluar darah, ianya dihimpit. Hari-hari ini dihimpit oleh 2 kali keluar darah. Maka dengan sendirinya, hari-hari yang tidak keluar darah ini dianggap sebagai waktu wanita itu mengalami hadas besar walaupun tidak keluar darah. Jadi kalau wanita itu puasa di bulan Ramadan, puasanya walaupun dapat 6 hari tetapi dikira tidak sah. Kerana wanita itu puasa dalam keadaan hadas besar. Dan wanita itu tidak berdosa kerana dia tidak tahu. Solatnya tidak sah tapi tidak perlu diqadha solatnya kerana dalam keadaan hadas besar. Dan kalau kita dalam keadaan haid, solat tidak perlu diqadha. Hanya puasanya kalau di bulan Ramadan, walaupun dah dapat 6 hari penuh, wanita ini masih tetap perlu qadha puasa seakan-akan dia tidak berpuasa. Kerana puasanya ini tidak sah. Dia masih lagi dalam keadaan hadas dan dia berpuasa dalam keadaan hadas. Dan ini sama juga, cuma darah yang keluar dahulu adalah darah yang lebih berat dari darah yang di belakang ini. Wanita ini haidnya 15 hari dan yang ini juga 15 hari. Tapi persoalannya sekarang, jika darah keluar terhenti-henti, bilakah waktu mandi hadas besar? Ini yang dimaksudkan dengan darah terhenti-henti. Kerana biasanya wanita bila dah sampai hari yang di sini, kemudian hari keempat mungkin tidak keluar darah, dia pasti akan bertanya, perlukah saya mandi wajib dan kemudian berpuasa seperti biasa? Atau perlukah saya tunggu saja kerana mungkin darah saya akan keluar lagi? Itu yang biasa menjadi persoalan. Wanita ini sama sekali tidak mengalami istihadah. Wanita ini adalah wanita yang mengalami haid kerana masih lagi dalam jangka waktu 15 hari. 15 hari itu adalah nombor yang penting untuk kita fahami. Selagi mana darah itu masih lagi dalam jangka waktu 15 hari, kesemua darah masih dianggap sebagai darah haid. Persoalannya hanyalah bilakah waktu mandi hadas? Kerana kita tak tahu darah kita akan keluar lagi ataupun tidak. Ini adalah soalan yang biasa ditanya oleh para wanita ketika mereka mengalami darah yang keluar sebentar, kemudian tidak ada darah, kemudian keluar lagi, kemudian tidak ada darah lagi, sehingga mereka tidak pasti bilakah waktu yang sesuai untuk mandi hadas besar. Jadi di sini, soalannya, jika darah keluar terhenti-henti seperti yang ini, bilakah waktu mandi hadas besar? Jawapannya ada 2 pendapat ulama. Dan kedua-dua ulama ini merupakan ulama yang bermazhabkan Syafi'i. Kita ada Imam Ar-Rafi'i rahimahullah dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah. Menurut Imam Ar-Rafi'i, kalau wanita itu keluar darah kemudian bersih, tidak keluar darah lagi, tidak bererti dia bersih. Mungkin darahnya tersekat sebentar dan akan keluar setelah itu. Jadi, para wanita yang ingin mengikut pendapat Imam Ar-Rafi'i, wanita itu bolehlah tunggu sehingga hari kebiasaan haidnya berhenti. Sebagai contoh, wanita ini keluar darah hari yang pertama sedikit sahaja, hari yang kedua tidak keluar darah lagi. Tetapi wanita ini yakin bahawa darahnya akan keluar lagi kerana jarang ataupun tidak pernah wanita ini mengalami darah yang sebentar sahaja ataupun darah yang sehari 2 hari sahaja.
biasanya wanita ini mengalami darah haid selama 7-8 hari sebagai contoh. Maka wanita itu bolehlah menunggu sehingga 7-8 hari yang biasa darahnya berhenti. Dan walaupun waktu itu darahnya tidak keluar, jika benar-benar darah itu keluar pada hari ke-7, ke-8 seperti kebiasaan, bererti wanita itu benar. Bererti hari-hari yang dia tidak keluar darah, sebenarnya memang wanita itu mengalami hadas besar. Tetapi kalau wanita itu tidak keluar darah sama sekali, setelah menanti sehingga 7 dan 8 hari, rupa-rupanya darahnya tidak keluar lagi, maka hari-hari yang dia meninggalkan salat ataupun puasa di bulan Ramadan, wajiblah wanita itu qada kembali. Tapi kalau benar-benar darahnya keluar lagi hari yang ke-7, ke-8, tidak perlulah wanita itu untuk qada salat ataupun puasanya di bulan Ramadan. Dan yang seterusnya adalah pendapat Imam An-Nawawi. Ramai para ulama lebih cenderung dengan pendapat yang ini. Pendapatnya lebih berhati-hati. Kerana menurut Imam Nawawi, setiap kali tidak keluar darah, maka bersucilah, mandilah hadas, salat seperti biasa, berpuasa di bulan Ramadan seperti biasa. Sebagai contoh, wanita ini keluar darah hari yang pertama, kedua tidak keluar darah, dia pun bersihkan dirinya, mandi hadas dan kemudian solat dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang hari ketiga juga. Tiba-tiba hari keempat, rupa-rupanya darahnya belum selesai dan keluar lagi. Berarti solat dan puasa yang dilakukan pada hari yang kedua, ketiga, ketika darahnya tidak keluar itu, ibadah yang dilakukannya seperti solat dan puasa menjadi tidak sah kerana darah keluar lagi, menunjukkan bahawa wanita ini berada dalam keadaan hadas besar ketika melakukan ibadah-ibadah itu. Tetapi wanita itu tidak berdosa kerana tidak tahu. Apabila darah tidak keluar lagi, dia pun mandi hadas lagi, solat, berpuasa seperti biasa. Rupa-rupanya belum selesai lagi darahnya, bererti yang di sini juga puasanya tidak sah. Salatnya juga tidak sah tapi tidak berdosa. Puasanya perlulah diqada walaupun dia sudah dapat 5 hari puasa. Kerana darahnya rupa-rupanya belum selesai. Dan darahnya adalah dari hari pertama sehinggalah hari yang ke-13. 13 hari wanita ini berada dalam keadaan hadas besar, berada dalam keadaan haid walaupun ada hari-hari tidak keluar darah. Tetapi dirinya masih lagi berada dalam keadaan hadas besar. Jadi solatnya dan puasanya tidak sah, tetapi dia tidak berdosa kerana tidak tahu. Jadi para wanita boleh memilih untuk mengikut pandangan mana. Imam Rafi'i, pandangannya adalah boleh wanita itu untuk tunggu hari kebiasaan. Kerana wanita itu tahu kalau haidnya bukan 1-2 hari tetapi biasa 10 hari sebagai contoh. Jadi hari yang pertama, kedua keluar darah, hari ketiga tidak keluar darah dan wanita itu ingin menunggu sehingga hari kebiasaan, hari yang ke-10, maka wanita itu boleh tunggu dan lihat bagaimana. Jika benar-benar darah keluar lagi, menunjukkan bahawa wanita itu benar berada dalam keadaan hadas besar. Tetapi jika wanita itu tidak keluar darah lagi, walaupun dia sudah tunggu dan dia tinggalkan salat dan dia tinggalkan puasa bulan Ramadan, maka wanita itu wajib untuk qada kembali. Tapi pendapat yang lebih berhati-hati adalah pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu setiap kali bersih bolehlah kita mandi, kemudian kita tunaikan ibadah yang sepatutnya dan kita lihat bagaimana keadaan darah kita setelah itu. Tapi apa-apa pun, keduanya adalah pendapat ulama dan kita boleh memilih yang mana sesuai buat keadaan kita ketika itu. Jika senario ini berlaku pada bulan Ramadan, ini bagi wanita haid ya, tetapi darahnya terhenti-henti. Jika senario ini berlaku pada bulan Ramadan, wanita ini mengalami darah selama 4 hari
kemudian tidak ada darah keluar selama 5 hari. Dan keluar lagi darah selama 4 hari. Kesemua darah dari hari yang pertama sehingga hari yang terakhir masih lagi dalam jangka waktu 15 hari. Ini menunjukkan bahawa wanita ini mengalami haid. Tidak ada isu istihadah sama sekali. Tidak ada masalah istihadah. Jadi darah haid wanita ini adalah 13 hari. Jika wanita ini berpuasa pada hari ke-5 sehingga hari ke-9 kerana ketika itu darah tidak keluar, maka wanita itu pasti berfikir bahawa dirinya sudah bersih dan berpuasa selama 5 hari yang ini. Namun puasanya untuk 5 hari tersebut, hari ke-5 sehingga hari ke-9 adalah tidak sah dan wajib diqada kerana wanita ini sebenarnya telah berpuasa dalam keadaan hadath haid. Jadi ini walaupun tidak ada darah yang keluar tapi dirinya dalam keadaan hadath. Ini kerana darahnya belum berhenti walaupun tidak kelihatan darah selama 5 hari. Tetapi darahnya keluar lagi pada hari ke-10 sehingga hari ke-13. Perlu mengambil perhatian juga yang keseluruhan jangka masa darahnya adalah kurang dari 15 hari. Ini adalah wanita yang mengalami haid kerana darahnya semua masih lagi dalam jangka waktu 15 hari. Jadi tidak ada masalah istihadah sama sekali. Cumanya wanita ini mengalami darah yang terhenti-henti. Ada 5 hari yang tidak keluar darah. Ketika wanita itu sudah pun mandi hadath besar dan berpuasa di bulan Ramadan, solat, puasa dan solatnya tidak sah. Bererti puasanya perlulah diqada lagi walaupun dia sudah dapat 5 hari di sini. Alhamdulillah, sekadar di sini saja untuk episod kali ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada episod akan datang yang akan saya sampaikan tentang istihadah dalam haid. Seperti gambaran yang dipaparkan di sini. Dan saya ingin memberikan penjelasan mengapa menghukumi darah yang melebihi 15 hari bukanlah sekadar haid adalah 15 hari dan pada hari yang ke-16 bermulalah perkiraan istihadah kerana akan mendatangkan beberapa masalah jika kita menghitung seperti itu. Iaitu 15 hari adalah haid dan 16 hari kalau masih lagi keluar darah barulah kita hitung itu sebagai istihadah dan seterusnya. InsyaAllah mudah-mudahan saya berkesempatan untuk berkongsi pada episod-episod akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.